Jadi baik kita bercakap tentang suami juga satu perkara yang cukup menarik untuk kita katakan. Dan kalau jangan kita tersalah pilih suami, dapat suami yang kadang-kadang kita tak tahu siapa latar belakangnya, yang kadang-kadang ada juga suami yang kita tak tahu sebenarnya suami ni gemar melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, yang akhirnya boleh mengundang kepada risiko kepada isteri, yang secara tidak kita ketahui akhirnya kita mendapati kita sendiri dijangkiti oleh HIV/AIDS. Ini berlaku. Ini realiti yang berlaku. Jadi untuk kita memperkatakan tentang isu HIV/AIDS ini satu perkara yang harus kita perkatakan dan harus kita tidak berhenti memperkatakan tentang isu ini. Dan personaliti tetamu saya untuk minggu ini juga merupakan seorang yang sangat aktif menyuarakan tentang isu HIV/AIDS ini. Dan mungkin ada baiknya saya menjemput beliau, merupakan seorang aktivis masyarakat yang tidak pernah jemu-jemu untuk memperjuangkan hak dan suara wanita, khususnya apabila kita bercakap untuk meningkatkan kesedaran wanita tentang isu HIV/AIDS. Dan saya jemput ke studio tetamu saya yang berbahagia, Datin Paduka Marina Tun, Dr. Mahathir. Silakan. Apa khabar? Baik. Silakan. Okey. Apa khabar? Baik. Sihat? Ya. Okey. Dan apabila kita bercakap tentang isu HIV/AIDS setakat ini, dan kita tahu Datin Sri Paduka Marina masih lagi merupakan penasihat kepada Majlis AIDS Malaysia. Ya. Dan tidak jemu-jemu untuk memperjuangkan tentang hak dan suara kaum wanita, khususnya dalam mempertingkatkan kesedaran kaum wanita tentang risiko HIV/AIDS. Okey. Jadi baik, kita mulakan dengan soalan bagaimana pemerhatian Datin Sri Paduka setelah sekian lama berjuang terhadap isu HIV/AIDS ni, bagaimana agaknya kesedaran di kalangan kaum wanita tentang isu ini? Oh, saya rasa kesedaran di kalangan kaum wanita masih kurang, masih sedikit. Misalnya saya buat kajian 2 tahun lalu di kalangan wanita yang HIV positif di Kota Baru, ada 300 lebih wanita di sana, dan bila kita interview dia orang, semua melaporkan bahawa mereka hanya mengetahui mengenai HIV/AIDS semasa suami diuji dan lepas tu dia pula sendiri kena uji, barulah dia dengar mengenai HIV. Jadi ini agak lambat dan pada masa itu sudah terlewat kerana dia pun didapati HIV positif pada masa itu. Ini realiti yang berlaku, ya? Ini realiti. Okey, baik, kalau kita berbalik kepada kita melihat aktivis kemasyarakatan yang dilakukan oleh Datin Sri Paduka Marina, kan bagaimana bermulanya agaknya berkecimpung dalam usaha untuk masyarakat ini. Sebenarnya bukan saya yang pilih. Tahun 1993 dulu, saya dah mula memikir mengenai HIV/AIDS kerana ada kawan saya yang HIV positif dan ada yang meninggal akibat AIDS. Dan kebetulan juga pada masa itu saya dijemput oleh pemegang amanah Yayasan AIDS Malaysia untuk bersama dengan diorang, sebab tak cukup wanita dia orang kata di lembaga tu. Dan bila saya pergi ke mesyuarat yang pertama, saya dilantik sebagai pengerusinya. Jadi saya terima dan selepas itu saya mula belajar mengenai HIV, dan lagi banyak saya belajar, lagi banyak yang minat. Kita tak tahu. Banyak yang saya tak tahu. Dan lagi minat saya pada bidang ni. Dan lepas tu dah 15 tahun. Okey. Baik, tadi Datin Paduka bercakap tentang statistik di Kota Baru. Kalau kita bercakap tentang statistik di Kota Baru ni, statistik menunjukkan bahawa Kelantan antara negeri tertinggi bagi pengidap penyakit HIV/AIDS ini, ya. Dan kalau kita bercakap tentang 10 orang daripada 10 orang wanita yang dijangkiti HIV/AIDS di Kelantan saja, 8 daripada mereka sebenarnya memperolehi virus HIV/AIDS ini daripada suami masing-masing. Itu statistik. Dan saya juga ingin bercakap tentang
seorang sukarelawan ya dari Kota Baru, Kelantan. Beliau ini juga merupakan bertugas sebagai seorang jururawat dan kaunselor di Hospital Besar Kota Baru, Kelantan, dan telah lama ya berada bersama dengan pesakit-pesakit HIV/AIDS ini di kalangan wanita di Kelantan. Dan kalau boleh, beliau juga ada bersama saya di studio. Ingin saya jemput Puan Zaimah Hussein bersama saya. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Puan Zaimah. Okey.